Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Kembali kepada subjek kita iaitu Pendidikan Kesihatan tahun 5 dalam tajuk penderaan dalam keluarga yang Cikgu Rafi akan terangkan sebentar lagi. Apa yang kita nak belajar dalam tajuk ini sebenarnya? Jadi persoalan itu saya timbulkan supaya kamu, apa yang kita nak belajar? Okey, apa yang kita nak belajar adalah berkaitan dengan memahami kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Macam mana kita nak fahamkan, macam mana kita nak elakkan penderaan yang berlaku dalam keluarga kita. Okey? Itu yang kita nak belajar yang pertama. Yang kedua, kita nak mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Kita berkata tidak pada penderaan. Bagaimana kita nak menyatakan perkataan tidak itu berlaku dalam keluarga kita sekiranya berlaku penderaan dalam keluarga. Macam mana kita nak mengelakkan dan juga berkata tidak kepada perkara-perkara itu. Dan seterusnya kita nak belajar berkaitan dengan menjana idea, macam mana kita nak cari idea untuk meminta bantuan daripada terus berlaku penderaan dalam keluarga. Penderaan dalam keluarga ini sering berlaku pada kanak-kanak. Jadi dia telah melanggar hak sebagai seorang kanak-kanak tersebut. Dan sekurang-kurangnya di akhir pelajaran kita hari ini, kamu memahami kepentingan menangani penderaan. Faham, jangan kita biarkan penderaan itu terus berlaku dalam keluarga. Dan kita perlu faham kepentingan kita untuk menanganinya. Yang kedua, murid mesti mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Sekurang-kurangnya benda ini tidak berterusan berlaku. Penderaan ini tidak berterusan berlaku kepada diri murid-murid. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak menjana idea dan murid-murid faham. Selepas tajuk ini, murid-murid faham bagaimana cara nak minta bantuan kepada orang yang kita percaya daripada terus berlakunya penderaan dalam keluarga. Jadi sebelum itu kita fahamkan dulu apa yang dikatakan sebagai kanak-kanak, apa yang dikatakan sebagai penderaan kanak-kanak, apa yang dikatakan sebagai penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian itu. Okey, kanak-kanak adalah didefinisikan sebagai seorang yang berumur di bawah 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup. Dicabul hak. Ada hak sebagai seorang kanak-kanak. Jadi, hak ini telah dilanggar, ditidakkan. Jadi, itu adalah penderaan. Dikategorikan sebagai penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan juga pengabaian. Ini juga adalah dia punya pecahan kepada penderaan. Ada banyak. Pukul fizikal, kalau dia marah, ditekan-tekan tanpa ada sentuhan, tetapi emosinya terganggu, itu juga penderaan emosi. Seterusnya adalah seksual, berkaitan dengan seksual dan juga pengabaian. Tidak memberi hak kanak-kanak itu secara cukup, diabaikan, ditinggalkan. Jadi inilah dia maksud-maksud yang kita kena faham sebelum kita nak belajar seterusnya. Jadi kita tengok, sekiranya berlaku penderaan, kepada siapa kita nak mengadu? Nyata, yang paling jelas adalah kita adukan kepada guru-guru kita. Yang paling hampir dengan kita, yang kita berjumpa setiap hari adalah guru. Dan kita perlu laporkan. Kenapa kita kena laporkan? Supaya penderaan ini tidak terus berlaku dan hak kamu sebagai seorang murid perlu dikembalikan. Guru-guru, ada ramai guru, kan? Ada guru yang kita rapat, ada guru yang memang sentiasa mengambil berat tentang keperluan murid-murid. Jadi, adalah orang yang paling tepat untuk kamu mengadu. Seterusnya, kalau tidak seorang guru, kita boleh laporkan juga kepada jiran, iaitu orang yang paling hampir dengan kita, paling dekat dengan kita. Kalau berlaku di rumah, penderaan itu berlaku di rumah, kepada siapa kamu nak mengadu? Kepada
jiran kamu. Takkan kamu nak berlari ke rumah cikgu kamu kan? Jadi kamu pergilah kepada rumah jiran kamu dan kamu buat aduan dan juga mengadu dan juga melaporkan kepada jiran apa yang berlaku. Dan seterusnya, kepada ibu bapa adalah orang yang berada di sisi kamu sentiasa. Sekiranya penderaian itu berlaku oleh ibu bapa kamu sendiri, jadi kamu boleh pergi kepada ahli keluarga yang lain. Contohnya pakcik dan sebagainya. Dan jalan terakhir adalah dilaporkan kepada pihak berkuasa seperti apa? Polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga boleh buat panggilan kepada talian Nur. Talian Nur ni kita kena hafal ni nombor ni sebenarnya. Nombor yang biasa kita hafal adalah 999. Tetapi untuk talian Nur, kita tambah 15 di depannya, iaitu 15999. Dial dia tanpa ada gunakan duit ataupun kredit. Hanya dial saja mana-mana telefon, secara automatik talian Nur akan disambungkan 15999. Okey? Kalau kamu tekan 999 pun sebenarnya dia pergi kepada jawatan-jawatan berkuasa lain. Tetapi untuk talian Nur, dia terus kita kena dial 15999. Okey, kita pergi kepada kemahiran berkata tidak kepada penderaan ini. Macam mana kita nak menyatakan tidak itu? Okey, menjerit berkata tidak jika dipukul. Ini salah satu caranya. Menjerit dengan berkata tidak jika dipukul, dicubit atau digoncang. Digoncang dengan cara yang kasar lah menjerit, kata tidak. Okey. Itu kemahiran sebenarnya. Jangan kamu diam je. Okey. Berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Sekiranya kamu dimaki, dihumban dengan kata-kata yang tidak sepatutnya, katakan tidak. Berkata tidak kepada cercaan atau dimalukan di khalayak ramai. Macam mana dimalukan di khalayak ramai? Dibuli dengan rakan-rakan, kan? Dimalukan. Kamu mesti ada kemahiran untuk berkata tidak. Berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Berlaku daripada peringkat rakan-rakan kamu ni. Kawan-kawan kamu buli kamu. Katakan tidak kepada sebarang aktiviti buli. Dan seterusnya adalah berkata tidak kepada sebarang ejekan. Ini sering berlaku. Tetapi kalau ejekan itu yang tidak menyakitkan hati kamu, itu bukanlah satu pelanggaran hak. Itu adalah satu gurauan. Kita kena bezakan antara gurauan dan juga ejekan yang kamu rasa mengganggu kamu. Sekiranya mengganggu kamu, itu telah melanggar hak kamu sebagai seorang kanak-kanak dan kamu kena berkata tidak. Faham ya? Itulah tadi sedikit sebanyak berkaitan dengan penderaan yang berlaku dalam keluarga. Rakan-rakan kita, keluarga kita. Rakan-rakan kita juga adalah sebahagian daripada keluarga di sekolah kita kan. Rakan-rakan kita. Tapi dalam tajuk ini, dia lebih menjurus kepada keluarga yang ada di rumah. Okey? Keluarga yang ada di rumah. Bila ada di rumah, sekiranya ada yang adik-beradik yang ramai, mungkin 4-5 orang di rumah, kamu yang paling kecil sentiasa dibuli, nyatakan ketidakpuasaan kamu ataupun laporkan kepada ibu bapa kamu yang kamu sedang berlaku pelanggaran hak kamu sebagai seorang kanak-kanak di rumah. Jadi, kamu kena fahamkan antara penderaan dengan juga kadang-kadang ibu kamu pukul kamu atas kesalahan kamu, itu juga bukan penderaan Pukul sebagai pengajaran ataupun mendidik kamu sebagai menjadi seorang yang lebih baik. Jadi kamu kena bezakan antara penderaan dan juga pendidikan Okey, seterusnya, bagaimana kita nak tahu rakan kita pula yang menjadi mangsa kepada dera ini? Bukan kita yang didera, tetapi rakan kita yang didera. Bagaimana kita nak tahu, dia ni kena dera ni? Macam mana kita nak tahu? Melalui tindakan-tindakan yang
Kamu nampak kan kalau tangan dia lebam, berdarah, luka, ada kesan-kesan pukulan. Kamu nampak. Jadi itu kamu boleh nyatakan lah. Dia akan jumpa kamu, tanya kamu. Sekiranya dia takut, kamu kena nyatakan kepada dia. Kita kena berkata tidak kepada perkara-perkara ini. Dan ajar dia bagaimana dia nak melaporkan sesuatu pelanggaran itu kepada orang yang sepatutnya. Okey. Jadi sampai di situ saja untuk subjek hari ini dan cikgu ada sediakan sedikit latihan. Jadi kamu tengok, nanti kamu buatlah untuk menguji tahap pengetahuan kamu dalam subjek penderaan dalam keluarga ini. Okey? Jumpa lagi di minggu hadapan dalam tajuk yang berlainan lah pula ya. Terima kasih.